Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke XM Live di ruang lanjutan lokal. Sekarang ni saya dah pun jemput instruktur Zul untuk sesi sejam beliau yang seterusnya. Hai Zul, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, lama dah tak interview Zul ni. So nak tanya sikit lah macam mana market untuk sekarang ni Zul, silakan. Pada masa ni kita masih ada reaksi pasaran kepada kenyataan. But kita akan lihat dalam sisi saya selepas ni, adakah pergerakan berkenaan satu reversal dan kita memulakan meneruskan pergerakan daripada Mac tahun lepas, ataupun ia cuma satu pembetulan dan kita masih ada satu lagi pergerakan ke bawah untuk indeks terutamanya, dan hala tuju untuk gold. Ni adalah banyak kepada gold. Kita nampak lonjakan untuk gold disebabkan oleh jangkaan untuk kadar faedah yang tidak dinaikkan seagresif seperti jangkaan pasaran sebelum ni. Itu yang kita akan bincangkan. Tak ada audio ni. Tapi dah on dah tadi. Sorry Zul, first tu tekat pula. Tak apa. Kesian saya. Okey, jadi itu yang kita akan bincangkan lah. Okay, so thank you Zul. Kita boleh teruskanlah kepada sesi Zul kalau Zul dah ready. Ready dah Lina. Okay, silakan Zul. Thank you Lina. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hopefully audio dah okay semua. Zaf, Fikri, Leo dan rakan-rakan lain, thank you. Okay, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sekali lagi. Anda bersama saya Zulkifli Abdul Razak dalam satu sesi hari ini. Dari jam 3 sampai 4 analisa pasaran, dan insyaAllah bersama saya dan Imran serta Irina sekali lagi dalam Follow the Bull Show pada jam 8 hingga jam 9 kita akan lihat secara besarnya, secara makronya apa outlook untuk pasaran untuk suku pertama tahun ini. Jadi 1 jam ni kita akan lihat kepada analisa pasaran, dan sebelum kita mula seperti biasa saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sebab lebih daripada 20 tahun. Kita lihat kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran semasa dalam kalender untuk sesi Eropah pada hari ini agak senyap. Kita ada industrial production untuk Eropah pada petang nanti. Pagi tadi kita ada data untuk China, untuk inflasi dia yang keluar lebih rendah daripada jangkaan pasaran. Dan kita juga ada news bahawa certain area dekat China dah mula lockdown akibat peningkatan kes COVID-19. Tumpuan pada hari ini selepas Fed Powell malam tadi adalah kepada data inflasi untuk US pada malam ini. Sebabnya sekiranya data inflasi lebih tinggi daripada jangkaan pasaran untuk core inflasi ataupun inflasi teras adalah pada 0.5, sama seperti bulan sebelumnya. Bacaan untuk Disember 0.5, manakala untuk headline adalah 0.8.
0.4 ya. Jadi jangkaan pasaran adalah 0.8. Interesting sekiranya kadar inflasi lebih tinggi ya, sebab ini boleh menyebabkan Fed meneruskan tindakan lebih agresif mengetatkan mengetatkan polisi dia, termasuklah sama ada mengurangkan kadar pembelian aset ataupun menaikkan kadar faedah. Jadi kita lihat kepada angka inflasi US pada malam ini. Waalaikumsalam Noh, selamat siang Sunbi. Jadi itu tumpuan pasaran kepada angka inflation untuk US pada malam nanti ya. Kita lihat dekat chart apa yang sedang kita nampak dan seperti dijangka kita nampak untuk US 500 contohnya kita nampak lonjakan sedang berlaku. Dan setakat ini pergerakan semasa kita jangkakan sebagai satu correction ya, until we are proven wrong. Apapun the worst trade that you can do now masih lagi merupakan indeks ya. Sebabnya indeks kecuali untuk DAX dan juga US 30 tak ada sequence. Maksudnya contohnya macam US 500 ya. Kalau kita tengok dekat daily, struktur semasa ni berada dalam zon rintangan ya. Equal leg daripada March kita ambil kita punya Fibonacci extension dan kita berada dalam zon rintangan. Sebab tu anda nampak pergerakan yang tak menentu semasa ya. Kita ada untuk US 30 zon yang sama ya. Level semasa ini tak sampai lagi. Yang ini tak sampai lagi, hampir mencecah tapi tak sampai. Dan sekiranya kita ada satu correction lagi dalam 3 wave, sekiranya pergerakan semasa jatuh, then kita ada satu set up untuk nak cari long. Sekiranya itu berlaku. The idea is 1, 2, 3. Dan sekiranya dia tak cecah lagi, any pullback dia, kita boleh cari long. Sekiranya pergerakan yang breakout ini adalah dalam struktur motif. Struktur motif tu adalah satu pergerakan trending dan dengan kiraan lekuk 5, 9, 13, 17 tambah 4 tambah 4 ya. Tak ada chart. Tak nampak chart ya. Kejap. Irina lupa nak tukar frame. Kejap. Tunggu sekejap Tunggu kita punya host tukar kita punya frame ni. Sekejap saya bagi tahu dia sekejap Fi. Tukar frame. Nak buat apa? Saya kena tunggu daripada Irina. Tunggu sekejap patutlah semua tengok muka saya je. Anggap muka saya ni macam cat. Ada tak kejap tunggu Irina. Anggap muka saya macam S&P 500 boleh tak? Saya nak lukis kat sini tak dapat sebab dekat saya ni cuma hantar. Jadi tunggu Irina tunggu sekejap. Macam mana saya nak tukar saya tak dapat. Yang anda cuma nampak adalah kamera. Jadi kat saya ni saya cuma hantar. Dekat Irina yang kontrol dia punya apa yang keluar. Tunggu sekejap besar muka aku hari ni tunggu sekejap. Macam mana saya nak lukis? Tak ada. Kalau dekat kelas tadi kita boleh tunjuk dekat whiteboard kan. Dekat sini saya tak dapat nak tunjuk apa. Kejap saya bagi tahu Irina tunggu sekejap.
Dah ada tak audio? Okey dah. Okey. Sekali lagi saya ulang. Okey. Apa yang saya nak ulang tadi ya? Jadi yang ini the idea is pergerakan sejak Mac, ini adalah sejak Mac. Ini adalah low, ini adalah low. Dan dekat sini adalah yang high. Macam mana kita tahu? Kita lihat kepada momentum dan juga structure apabila kita nampak satu pembetulan. Dan trend adalah pergerakan bersiri yang macam ni. Itu trend. Low, high, higher low, higher high. The thing is, macam mana kita tahu bahawa ini tak habis lagi dan masih ke atas? Di situlah kita menggunakan Fibonacci extension dan sekiranya pergerakan ini belum cecah 100% seperti yang dalam ni. Jadi dan kita nak structure yang breakout ni, jumlah lekuk dia adalah 5, 9, 13, 17 ataupun dikenali sebagai structure motif. Jadi kita nampak untuk yang ini, untuk S&P 500 ni, pergerakan yang kita nyatakan tadi dah berada dalam zon rintangan. Jadi ini tak ada set up dalam sistem saya. Apapun kita masih jangka pergerakan ke atas, tetapi dia tak ada sequence dia kita consider sebagai tamat. Dia boleh habis dan memulakan pergerakan yang lebih besar. Itu idea dia. Yang kenapa kita katakan bahawa pergerakan ini masih ke atas, kita ada instrumen seperti US 30 di mana ini tak cecah lagi. Hampir cecah tapi tak sampai lagi. Jadi sekiranya kita nampak pergerakan di sini membuat 1, 2, 3, anda boleh cari untuk long. Tetapi kalau kita katakan ini wave 2 lazimnya melakukan koreksi yang lebih jauh. Sekurang-kurangnya 38.2 Fibo retracement. Itu idea dia lah. Dan kalau kita lihat jangkaan untuk wave 2 di sini, kita kena ambil Fibo retracement dia daripada permulaan structure ke atas ni. Jadi, kalau kita lihat untuk wave 2 di sini, amat cetek. Mungkin dia jauh lagi ataupun dia cuma cetek dan naik dan merupakan structure lain. Okey? Jadi, untuk set up, ini tak sesuai dalam sistem saya. Apapun kita masih jangkakan pergerakan ke atas disebabkan instrumen-instrumen berkaitan lain seperti DEX yang juga mempunyai struktur yang sama, di mana kalau kita ambil Fibo retracement, time dia sama, March dan ke atas. Okey, ini tak cecah lagi 100%, tak sampai lagi. So idea dia ini masih lagi ke atas dan sekiranya retracement di sini mencecah sekurang-kurangnya daripada 2 ni kepada puncak di sini, sekiranya dia mencecah 38.2, kita ada satu setup untuk trade wave 2. Itu idea dia. Jadi sekiranya kita nampak di lower time frame pergerakan ke bawah berlaku dan kita cari peluang. Di sini obviously adalah 5 wave. Okey, di sini adalah 5 wave. Kita berakhir dengan divergence di situ. Okey, divergence di dalam structure lebih kecil. Ini adalah 5 wave. 1, 2, 3 dan kita jangkakan sekarang tengah buat wave 2, 3, 4 dan 5. 5, 3 dan 5. Jadi kita ada sesi khas untuk structure Elliott wave. Apapun anda tak buat apa kepada dia. Boleh tak dia breakout ke atas ikut FTSE 100 yang dah breakout ke atas? Boleh. Kalau dia breakout ke atas, saya masih letakkan ini sebagai struktur korektif. W, X, A, B dan C.
dan kita jangkakan pergerakan masih ke bawah. Macam mana kita tahu ini terus pergi ke atas? Hanya jika nombor 1, kita ada Nikkei yang memulakan, yang mempunyai struktur ini, dan sekiranya Nikkei breakout ke atas. Nikkei adalah yang lagging. Sekiranya yang lemah breakout high di sini, dan saya akan tukar semua indeks ke atas. Kita akan jadikan indeks sebagai 1, 2, dan kita ada 1, 2, 1, 2, 3. Ini adalah yang amat agresif. Sekiranya itu berlaku, dan kita akan ada kita akan ada something kita panggil sebagai indeks dinamik. Hanya jika Nikkei break, semasa kita masih jangkakan bahawa Nikkei akan completekan ke bawah. Kenapa kita masih jangkakan benda ni? Disebabkan kita masih ada untuk yen pair yang lain, yen pair yang juga sama dengan Nikkei tadi, yang masih lagi mempunyai struktur korektif, di mana pergerakan ke bawah di sini adalah dalam 5 wave dan berakhir dengan divergence. Itu sebab dia. Jadi kita jangkakan masih ada 5. Kalau breakout ke atas, tak ada apa. Ini A, ini B ataupun W, X dan satu lagi Y, dan ini adalah B. Kita akan tukar view kita hanya jika breakout ini berlaku. Sama dengan Nikkei tadi, breakout di sini berlaku. Apapun Anda tak trade di sini tau. Anda tak trade di situ. Anda tak trade di sini. Tak. AUD JPY ini tak ada lower low. Kalau dia ada lower low, 1, 2, 3, Anda boleh cari untuk short. Dia tak ada. Dia tak ada. Ini tak ada. Sebaliknya, kita tahu AUD JPY dan AUD US dollar mempunyai struktur yang hampir serupa. Di mana, kalau anda tengok untuk AUD US dollar ni, kita ada kita ada struktur di sini yang breakout ke bawah. Kenapa kita masih jangkakan satu lagi kaki ke bawah? Ingat, struktur motif, jumlah lekuk dia 5, 9, 13, 17, tambah 4 dan seterusnya. Struktur korektif, jumlah lekuk dia adalah 3, 7, 11, 15, tambah 4 dan seterusnya. 19, 23, 27, 31 dan seterusnya. Kalau anda kira jumlah lekuk di sini, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini tak dikira sebagai 4 sebab B ni tak buat low. Jadi 4 dia di sini. Dan ini membuat low. Jumlah lekuk dia adalah 5. Kalau kita katakan di sini adalah struktur motif, dalam elipse sentiasa 5-3, 5-3, 5-3 berulang-ulang. Sekiranya di sini kita jumpa 5 di situ dilihat sebagai melengkapkan, dia konsepnya macam ni je elipse. 5 akan diikut oleh 3. Kalau sini bukan 5, dia jadi 9. Kalau bukan 9, dia jadi 13. Okey? Kalau dekat sini kita nampak 5 tadi, 5 tadi melengkapkan satu yang lebih besar. Boleh tak? Itu je. Kalau anda nak tak faham, anda fahamkan kira kita akan guna chart ini, nombor-nombor ni, bulan 4 nanti kita akan mula gunakan chart ni. Tak ada dah elite wave. Saya akan jelaskan elite wave, tetapi chart yang saya akan kongsikan kepada anda dalam chart PAX adalah chart sequence. Boleh tak? No.
Fikri, Zaf, Sunbi, Fi. Ya. Tak ada dah chart elite wave. Saya akan kongsikan kepada anda chart ini. 5 melengkapkan 1. Boleh? Ataupun 3 lengkap 1 dalam kes ini. Dalam kes yang ini, 3, 1, 2, 3, 2, ini 3 melengkapkan 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3 dalam yang kecil melengkapkan 3. Okey? Saya akan kongsikan chart yang pakai nombor je. Lagi simple sebenarnya. Tapi ia ambil masa untuk nak faham. Anda kena faham ke elite wave dulu. Konsep dia adalah 5, 3 je. 5 dan 3. Ya? Tak ada dah anda akan tengok berkecamuk macam ni. Dia akan cuma semua nombor-nombor, cuma color-color je. Tapi akan banyak kerja sikit daripada menggunakan menggunakan MetaTrader ni, agak mencabar sikit lah. Tapi saya sedang biasakan diri. InsyaAllah kita akan gunakan chart itu saja. Lagi senang. Anda tahu bahawa ini adalah 1. Dia 5, 3. Jadi kalau kiraan kat sini 5, dia tak dapat nak habis. Jumlah lekuk dia kena 3 ataupun 7. Ya, kalau kita tengok kiraan dalam ni, 1, 2, 3. 3. Ini 3 lekuk. Yang ikut trend balik, dikira sebagai 1. Kiraan dia. Dan turun ke bawah, ada 3. Jadi jumlah dia 3, 3, 1. 7. Itu cara kira dia lah. Lagi cepat sebenarnya. Lagi cepat. Nak analisa, nak lukis dia lagi cepat. Tapi MT5 ni mencabar sikit lah. Dia kena... Tak apa. Tak apa. Untuk anda, tak apa. Okay? Jadi ini adalah 1, 2, 3. Yang 5 tadi kan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. Itu. Kira lekuk je. Wassalam. Wassalam coy. Jadi kita jangkakan masih ada movement ke bawah. Kalau ini ke atas, anda boleh short AUD US dollar. Ya? Sebab sini masih kiraan 5. Ya? Selagi high di sini tak break, kalau 1, 2, 3, ini 5 sama dalam yang lebih kecil. Ya? Ini 5 ataupun 9 ataupun 13. Kalau rajin berkira kecil-kecil lekuk ni, kalau rajin lah ya. Kalau ini ke atas lagi, anda boleh short dia. Ya, dalam time frame H1 ataupun H4. Kalau ini ke atas, ya. Kalau ini break. Kalau ini break. Ingat, level di sini tak cecah equivalent. Ini tak cecah. Kita tunggu setup ini last week ya. 1 dan 2. Ini tak cecah 100%. Jadi ada kemungkinan untuk dia buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3 sebelum jatuh ke bawah. Kalau dia buat benda ni, sini anda boleh cari peluang untuk short. Tapi bukan level itu. Anda punya Fibonacci akan tarik daripada sini. Jadi kawasan ni untuk anda short dia. Selagi dia tak break higher high, higher low, selagi dia tak break benda tu. Kalau dia break, then kita ada pertukaran. Itu je sebenarnya. Okey, apapun selagi level ni hold, 1 ni kita dia tak break out ke bawah. Kalau dia break out ke bawah, then anda ada sekuen yang lebih kecil. Dan anda boleh trade sekiranya ada 3, 7 ataupun 11 lekuk. Itu je. Ini tak ada. Ini tak break ke bawah. Jadi sini tak dapat nak trade. Itu tak dapat. Okey? Itu je 3711 sebenarnya. Tapi anda kena faham elite wave. Kalau tak faham elite wave, tak faham benda tu. Okey, jadi yang US 100 ini pun sama. Ini adalah motif berakhir dengan divergence.
Ya, kita jangkakan 1, 2 dan 3 dan kita jangkakan masih ada pergerakan ke bawah. Sebab sini kiraan 5, kalau rajin kira kecil-kecil ni 1, 2, 3, 4. Kalau rajin kira macam tu lah, anda akan dapat nombor 9, 13 yang low high, kira-kira satu macam anda akan dapat nombor-nombor ni. Kenapa saya tak tahu? Itu yang R.N. Elliot jumpa. Itu yang fractal tu. Dan kita berakhir dengan divergence. Okey? Boleh tak dia jadi benda lain? Boleh. Ini jadi A, B, C. Kita akan kecilkan fractal dia dan terus ke atas. Kita cuma lukis macam tu kalau dia breakout structure. Selagi dia tak breakout structure, kita akan ikut structure asas. Iaitu ini adalah 5 berakhir dengan divergence. Okey, so kita jangkakan selepas 5 akan diikuti oleh struktur 3, 7 ataupun 11. So sekiranya yang dan ini hampir mencecah kawasan resisten dia. Macam mana kita tahu kawasan resisten? Fibo extension. Daripada low kat sini kepada satu lekuk yang jelas. Dan ini adalah kawasan resisten dia. Boleh tak trade yang ini? Soalan dia. Indeks, kalau anda ada set up untuk short, jangan short indeks. Indeks is never a short dalam sistem saya. Tak ada. Indeks tak ada short. Kalau nak short indeks, anda short yen pair sekiranya anda ada set up yang sama. Okey, tapi apa pun kita masih jangkakan indeks membuat pergerakan ke bawah. Interestingly, kita ada hari ini FTSE breakout ke atas. Ingat, FTSE adalah leading berbanding dengan yang lain-lain dan dia lagging disebabkan dia tak break lagi high yang di sini. Indeks-indeks lain dah break COVID-19 punya high, iaitu yang sini. FTSE tak break lagi. It is playing catch up. FTSE structure yang sama, dia tak break lagi. Ini dia tak break lagi. Sekiranya FTSE breakout ke atas, then saya akan letakkan yang amat-amat bullish sebab FTSE adalah lagging. Maksudnya macam ni. Anda ada company-company yang kuat, ekonomi tak bagus, dia jatuh. Kita ada company-company yang tak kuat. FTSE tadi cerita Brexit, lemah. Dan bila ekonomi recover, company-company yang kuat ni lonjak dahulu. Company yang tak lonjak, yang lemah, dia masih dingdong. Dia tak naik lagi. Sekiranya yang lemah pun dah tunjuk dia dah kuat juga, then kita akan, semua kita dalam satu kumpulan instrumen tu, kita akan katakan itu dah positif. Simple analogi dia yang saya cuba guna pakai. Samalah dalam chart. Benda logik. Benda logik je. Benda ni dia tak break lagi. Sekiranya yang lagging, if the lagged, benda yang lag naik ke atas dan break out, then kita katakan the whole kumpulan instrumen berkenaan dah tak ada dah dia nak buat hal lain. Tak ada dah dia nak buat benda ni. Apapun indeks semua ni, kalau kita nak ceritakan mengenai bearish market, kita masih ada kemungkinan untuk ini habis dan buat benda ni, break COVID-19 punya low. Masih ada kemungkinan itu. Masih ada kemungkinan itu, tak dapat dinafikan. Tetapi secara teknikalnya, apabila kita ada FTSE, alah tak cukup. Okey, breakout high di sini, dan kita akan letakkan dalam super cycle, nak cerita fractal. Basically, kalau yang lagged ni breakout ke atas, yang company lemah tadi pun dah kuat, dan kita katakan satu
kumpulan instrumen berkenaan dalam super bullish punya structure. Okey, kalau itu berlaku. Masa ni belum, jauh lagi. Itu daily chart, belum. So, semasa kita jangkakan this correction dijangka berlaku, sama juga FTSE ni dah masuk area equilibrium. Berada dalam zon rintangan. Benda yang sama. So, anytime kita expect satu pembentukan. Ingat, kita masih ada DAX, kita masih ada US 30, Dow Jones yang tak cecah lagi zon rintangan dia. Any indeks punya instrumen menunjukkan momentum. Momentum adalah bila kita breakout 1618 dan kita akan pergi super bullish. Sama juga. Kalau dia breakout 1618, mana-mana instrumen dia. Kalau yang leading break 1618, ke semua indeks kita akan jadikan amat-amat bullish. Sekarang ni belum ada. Jadi kalau ada nak amat-amat bullish kepada satu instrumen, kita letakkan parameter yang jelas. Bila kita katakan itu adalah super bullish ataupun tak. Belum masa sekarang. The recovery dalam sejak COVID-19 punya ni berada dalam zon rintangan dan anytime satu correction akan berlaku. Tetapi persoalannya, adakah correction ni correction kepada the whole COVID-19 punya move ataupun correction kepada cuma structure yang dalam dia dan masih lagi meneruskan pergerakan ke atas. Untuk nak tahu benda tu, sama ada kita dah ada benda ni ataupun kita ada benda ni. Kepada struktur ini saja, anda lihat kepada time frame ataupun fractal yang sama, movement yang ini, katalah kita jangkakan 1 dan 2, movement yang ini dalam fractal yang sama, adakah dia disebabkan oleh yen ataupun US dollar dalam fractal yang sama? Kalau dia US dollar, dan ia kecil. Kalau dia yen, dia adalah yang lebih besar. Macam mana kita nak tahu benda tu? Tengok kepada yen pair dan juga dollar pair. Semua ni berkaitan. Jadi itu adalah apa yang kita maksudkan dengan market dynamic, dan kita melihat correction kepada time frame dan kepada apa yang mempengaruhi dia untuk semasa. So balik kepada indeks, sekiranya DAX membuat correction ke bawah ini, saya berminat untuk long. Untuk DAX. Sebab DAX tak lengkap. Hanya jika dia buat correction. Kalau dia buat breakout ke atas, dan kita akan tukarkan ke semua ni ke sini. Dan ikut structure FTSE tadi. Structure FTSE adalah ini. Kita sedang melengkapkan wave 5. Boleh? Kalau ini breakout ke atas, H1 dia breakout ke atas. Kalau ini berlaku, dan kita jangkakan satu correction yang lebih besar lagi untuk DAX. 1, 2 dan 3. Sekarang ni kita dalam borrowed time, bonus time, di mana kita masih ada pergerakan indeks yang berada dalam zon rintangan dan ada indeks yang tak sampai lagi, dan kita ada a bit of breakout, jadi kita tak dapat nak katakan dia terus nak ke atas, belum. Okey, itu adalah indeks. Dan Acoy tanya pasal yen. Okey, ini adalah untuk yen, kita ambil AUD/JPY. Okey. Kita cuma dapat katakan bahawa jangkaan pergerakan ke bawah di sini, ataupun kalau dia buat high yang ini tak berlaku hanya jika
yen pair seperti AUD JPY ni break out. Faham? Kalau ini breakout, ini akan jadi 2 dan kita akan extendkan 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Syarat dia high di sini hendaklah break. Kita ada GBP JPY yang hampir break. Ya. Ini hampir break. Jadi kalau ini breakout ke atas, adakah anda terus tukar view itu? Kalau ini breakout ke atas, ini kita akan extendkan 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, 4 dan 5 dan kita memulakan pergerakan yang lebih besar ke bawah. Ya, ke bawah. Sebab benda yang sama. It's all the same cerita. Ini berada dalam zon rintangan. Kalau breakout 1618, then kita akan jadikan kesemua ni amat-amat bullish. Di mana kita dah habis wave 1 di sini, wave 2 di sini, dan 1, 2, 3, 4 dan kita dah memulakan indeks dynamic. Ya. Tetapi the thing is, tak ada yang breakout 161. Kalau dia breakout, then saya tukar. Tak ada. Faham? Tak ada. Tengok macam ni. Kalau anda pergi zoom out chart apa ni? GJ. Kalau anda zoom out chart GJ ni, dan anda katakan sini sebagai 1, 2, dan anda sedang memulakan wave 3, ni rupa dia. Faham? Amat-amat bullish. Kalau dan ini cuma berlaku GJ either one. Sama ada GBP naik ataupun JPY jatuh. Sekiranya JPY ni trending jatuh, itu adalah indices trending naik. Sekiranya GBP ni naik, ya, sama ada US dollar yang lemah, ya, ataupun kita ada indeks yang sideways. Ingat, GBP yang kuat akan melemahkan FTSE. Ya, tak ada indeks nak rally, ya, kalau mata wang terlalu kuat. Jadi sekiranya GJ rally macam tu, rally macam ni dalam wave 3, sekiranya ini berlaku, okay, then the only choice ada 2. Sama ada US dollar lemah ataupun indeks yang kuat. Either one. Ini je choice dia. Ya. Kita tak dapat pergi kepada indeks yang kuat kat sini sebab GBP. Ingat, FTSE akan jatuh. Jadi the only thing untuk ini berlaku adalah US dollar lemah. Itu je. The highest probability dia adalah kepada US dollar lemah. Untuk wave 3 di sini berlaku. Maksudnya, wave 3 yang ini. Now, lihat kepada chart saya untuk GU. Wave 3 yang ini. Ini adalah sama dengan GU ke atas. Dalam keadaan US dollar yang lemah. Mana GU kita? Yang ini. Kalau kita lihat sekali lagi, di time frame yang lebih kecil, struktur semasa sini, kira lekuk dia. Benda yang sama. Okey, daripada high di sini,
Daripada high di sini, kita ada 1, 2, ini tak buat low, ini 3, 4, ini 5. Nampak tak kenapa kita masih lukis ke bawah? Ya? Sebab kalau kita katakan bahawa ada kemungkinan untuk GJ nak naik, dia tak dapat habis 5. Dia kena habis 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Nampak tak kenapa kita masih lukis ke bawah? Faham? Selagi high di sini tak break, kita masih lukis ke bawah. Kalau high di sini break, ini kita akan lukis sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Selagi dia tak break high di sini. Kalau indeks breakout ke atas, dollar pair yang lain breakout ke atas, then somehow kita jadikan ini sebagai W, X dan Y. Then kita jadikan ini, barulah kita tukar view kita bahawa 2 habis di sini. Itu adalah kelemahan US dollar yang amat-amat teruk. Masa tu kripto naik. Nampak? The whole thing sama. Selagi dia tak break structure, kita tak tukar view kita. Sebab itu anda tak trade setiap lekuk. Sebab itu lekuk ni tak dapat nak buy. Sebab dia 5 structure. Anda tak dapat nak, yes, sebab itu kita tak dapat nak long dia, tak dapat. Sebab jumlah lekuk dia adalah 5. Itu dia. Faham? Cat kalau guna nombor-nombor tu lagi simple kan. Cat guna nombor-nombor tu nanti bulan 4 nanti saya akan cuma tunjukkan cat itu. Tak ada dah anda tengok cat satu aku ke benda Zul conteng-conteng ni. Tak ada. Anda akan tengok cat kepada time frame H4 apa kiraan sekuen dia, daily apa kiraan. Saya akan gunakan nombor-nombor. Saya tak adalah ABC apa kejadah ni, tak ada. Lagi simple, lagi cepat untuk anda update chart, lagi simple untuk saya terangkan. Tak payah saya tiap hari tulis 3, 7, 11 kat situ. Okey, apa nak trade? Kita jam berapa ni? Kita sejam je hari ni. Lagi 20 minit. Okey, jadi indeks masih dijangka melakukan correction ke bawah selagi tak ada breakout. Kita ada UK 100, jaga-jaga sikit ya. Kita ada UK 100 yang dah break. Kita ada Spain 35 dah sampai equilibrium. Ada tak kemungkinan untuk dia buat ke atas? Mungkin. Kalau ini buat ke atas, 1, 2, 3, 4, 5. Sama ada kiraan itu dan kita ada 1, 2 dan 3. Ataupun 1, 2, 1, 2 dan kita meneruskan pergerakan ke atas. Kenapa saya tak dapat nak assumekan which one yang kita akan ikut? 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 3, 4, 5 ataupun 1, 2. Mana satu saya akan ikut? Mana satu? Saya lebih kepada yang kiraan 1, 2, 1, 2. Sebab indeks adalah bullish. Cumanya momentum dia, momentum yang sini tak ada. Daripada sudut teknikalnya, ini 3, 4, 5. Itu teknikal dia. Tapi daripada sudut korelasi dia, ini 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Tembus cat aku. Anda itu adalah view yang amat bullish kepada pas. Jadi kalau itu berlaku, alhamdulillah, KLCI pun naik, ekonomi pun bagus. Kalau itu berlakulah. Sekarang ni kita jangkakan saya tak akan ambil yang terlalu bullish yang ni sebabnya
belum ada yang tunjuk benda tu. Sebab ini tak high. Kalau ini buat high, ini saya akan confirmkan ini sebagai 1, 2 dan ke atas. Nesting 1, 2, 1, 2, 3. Ini cuma kalau US dollar jatuh, yen amat-amat negatif. Ini adalah 3 dalam 3. US dollar sideways. Yen pengsan. The thing is, semasa ini semua berlaku, kita ada, kalau kita katakan US dollar, kalau ini adalah wave 3 dalam 3, 3 dalam 3, ingat salah satu kena sideways, index dynamic, indices dynamic, index ke atas, yen ke bawah, dan US dollar sideways. Itu indeks dinamik kalau kita katakan indeks masuk wave 3 dalam 3. 1, 2, 3 dalam 3. Okey. Untuk ini berlaku, yen ke bawah, US dollar sideways, UJ ke mana? Kalau ini berlaku. UJ ke mana? Kalau indeks dinamik. UJ pergi mana? Kalau ini berlaku. Yen ke bawah, US dollar sideways. UJ ke atas. Sekarang ni, kita nampak untuk UJ berada dalam zon rintangan. Faham? Kalau 1618 kat sini break, ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 3. Kalau itu berlaku, then saya ambil view bahawa kita adalah 1, 2, 3 dalam 3. Faham tak? Masalahnya, UJ ni berada dalam zon rintangan. Boleh tak UJ jatuh kalau indeks naik ke atas? Boleh. Siapa kata UJ tak boleh jatuh kalau indeks ke atas? Cumanya indeks ke atas dia tak rally. Faham tak? Cumanya indeks ke atas dia tak rally. Di mana kalau UJ jatuh, dia ada dua. Sama ada US dollar lemah ataupun JPY ke atas. Ataupun US dollar lemah, JPY sideways. Ataupun US dollar, tak adalah. Jadi mana satu? Kalau kita katakan indeks masih ke atas, kita tak dapat katakan JPY ke atas. Tak dapat. JPY tak dapat strong kalau US dollar, kalau indeks ke atas, JPY boleh sideways. Okey? Jadi dalam keadaan ni, kita akan ambil JPY sideways, dollars ke bawah. Ini bukannya indeks dynamic. Ini adalah fixed dynamic. Di mana kita ada pergerakan pasaran yang dipengaruhi oleh kekuatan ataupun kelemahan US dollar. Nampak tak? Unless level 1618 ni break. Selagi dia tak break, view kita adalah kita akan ada UJ yang jatuh daripada equilibrium area. Then, indeks wave 1 ataupun wave 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana kat sini kita akan ada extension. Boleh tak, Fi? Dan kesemua ni
melengkapkan satu. Sekarang ni tak ada, tak dapat. Which view saya saya perlukan lebih banyak data dalam pasaran. Saya masih perlukan lebih banyak data. Sama ada dekat sini kita boleh lukiskan satu, another possibility satu, dua. Ini adalah satu. Dan kita buat dua. Barulah kita dapat buat tiga. Barulah kita ada tiga dalam tiga. Kita kena ada this reset. Reset ni kena berlaku. Kalau dia tak berlaku dan ini terus naik, saya tak dapat bayangkan inflasi macam mana. Saya tak dapat bayangkan inflasi macam mana. Itu stagflation. Kalau anda beli telur, anda dah komplain harga telur mahal. Kalau ini breakout ke atas, US dollar tu harga. Yes, GJ masih ada potential flat. Sebab itu don't trade every lekuk. Ini boleh jadi flat. A, B dan C ke bawah. Masih ada potential flat. Okay. Apa nak trade? Saya masih melihat kepada this correction yang kita memang tunggu untuk UCAD ni. Yang kita ceritakan semalam. Malangnya untuk shorter time frame tak ada setup, sayang. Kalau dia buat satu lagi daripada sini semalam D, then anda boleh short kan. Tapi ni tak berlaku. So kita dah ada breakout, kita habiskan ini. Breakout 5 wave. Kita dah ada 1, 2, 3, 4. Boleh tak short lagi? Tak. Anda tak short di sini. Tak ada. Ini dah menghampiri kawasan equilibrium dia. Ni dah menghampiri kawasan equilibrium dia. Saya letakkan satu limit order untuk long di bawah ni. Itulah untuk UCAD. Lain daripada tu, sekiranya even euro US dollar sebenarnya, euro US dollar shorter time frame, shorter time frame, sekiranya dia membuat pergerakan ini. 11420. Ni bagi mereka yang trade shorter term. Okey, sekitar kawasan ni. Tarik Fibo dia lah, ambil daripada peak kepada low. Okey, untuk short. Sekiranya anda ada untuk shorter term. Untuk shorter term, tak tahu dia sampai ke tak. Okey. Lain daripada tu, gold tak ke mana, gold nothing. Gold nampaknya dah ini adalah kawasan equilibrium dia. Ni dah sampai. Gold ngam-ngam tak tembus lagi 1618. Kalau dia tembus 1618, nak buat apa? Simple je. 3, 4, 5. Kita jadikan dia flat. Sebab view kita dia masih ke bawah. Mana ni? Mata tak nampak. Okey. View kita dia masih ke bawah. Sama ada dah mula sekarang atau tak, saya tak tahu. Sama dengan silver. Minyak one more high. Satu lagi high. Very dominant. Satu lagi high. Sebab sini tak ada divergence. Okay, kalau kita katakan 5 wave, dia kena ada divergence. Sebelum dia jatuh ke bawah. Sama seiring dengan pendapat bahawa UCAD masih ada pergerakan ke bawah ni. Copper mungkin dah mula jatuh ke bawah. Ataupun kalau dia break tak ada apa. Kalau dia break, kita akan jadikan ini sebagai W, X dan Y ke atas. Nothing. Copper, don't touch it. Kalau nak trade copper, trade saham company dia. Euro AUD, nothing. GBP AUD. GBP AUD,
sekiranya ini berlaku, anda boleh cari peluang untuk long di sini. Untuk intraday. GBP AUD. GBP NZD tak. GBP NZD terlalu shallow untuk jadi wave 2. Terlalu kecil. Mungkin ni dah pergi. Kalau dia pergi, ini 3. Ini 4 dan kita letak satu lagi ke atas. Kita extendkan 3. Tapi sekiranya dia jatuh daripada sini, dan ini boleh trade. Ini GBP AUD. Jadi kesimpulannya, kalau anda short term, Euro US dollar, anda tunggu this bounce untuk short. Itu untuk short term swing, untuk intraday 11420 kalau tak silap saya. Pergi tarik Fibo dia. Itu adalah untuk Euro US dollar. AUD US dollar sekiranya high di sini break. Cuma jika high dia break dan anda tarik Fibo, ini tak pergi break. Ini adalah anda punya connector. Okey, sekiranya itu berlaku, UCAP dah ada tempat untuk long daripada bawah ni. Okey. Ada soalan? Bearish adalah satu lagi instrumen yang kita tunggu. Bearish. Tak kisah dua dekat mana. Yang kecil-kecil ni tak kisah. Dua. Sama ada ni masih lagi satu lagi kata. Kalau ni ke atas satu lagi, ini ada peluang. Daripada anda short gold, anda boleh short yang ni. Kalau nak short juga tak tahan kan. Memang short, aku nak short gold lah. Short bearish ni. Kalau nak short. Ya, ini ada sequence. Ini ada breakout. Itu ada incorporate. Kalau nak short juga tak tahan. Jangan short gold. Kalau nak short gold, short benda lain. Palladium. Palladium pun sama. Tengah melonjak semasa disebabkan oleh US dollar. Ini palladium. Palladium. Yeah. This could be doing another high dan masih ke bawah. Ini yang kita bincangkan last time kan, Sunbi. Ini yang kita bincangkan last time, masih ke bawah. Untuk indeks. Untuk indeks, yes. Kemungkinan untuk indeks adalah macam ni, no? Sekejap. Untuk kita nak katakan bahawa satu ni extend lagi, yang ni. Oh, primary. Satu ni, yes. Di mana kita ada, ini adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dan 4, 5. Dan baru anda buat wave 2 ni kat sini. Wave 5 ni mungkin extend. Lagi dia ada divergence, kita kata wave 5. Kalau dia breakout ke atas, kita katakan ini wave 3. Boleh tak? Kenapa kita katakan bahawa ini habis? Sebab kita ada divergence. Tak breakout ke atas, ini pun masih ada divergence. Kita katakan bahawa ini adalah wave 5. Kalau dia breakout ke atas, itu adalah wave 3. Dan perhatikan kepada benda ni, Noel. Kalau anda lihat kepada time frame kecil, lihat kepada H4, turun kepada H4, turun kepada H4, anda masih ada divergence. Ni tak break, the whole thing tak break lagi. Faham tak? Sebab itu kita dapat habiskan wave 5 kita di sini. Wave 5 kita di sini.
Kalau dia breakout ke atas, kita extendkan 3 kita ke sini. Sorry, tak. Kalau kita ni, kita akan extendkan line ni. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ada itu ataupun 1, 2, 1, 2, 3. Kalau yang ini adalah amat-amat bullish. So dia divergence. Saya lukis macam ni. Kalau tak ada divergence tu, then lain. Lama dah saya lukis ke atas. Saya nak lukis dia ke atas. Siapa tak nak indeks? Duit aku banyak lekat kat sini. Kalau dia naik ke atas, baguslah. Kalau dia turun ke bawah, kita beli. Itu je. Boleh? Okey. Ada disclaimer sikit kat situ. Baguslah dia naik ke atas kan. Kalau dia naik ke atas, kita beli. Baguslah yang dah kita labur sebelum ni naik kan. Kalau dia turun, kita buy lagi. Jangan dia pergi break 03 ni cukup. Jangan dia break 03. Saya tak nampak dia break 03.2020. Itu je. Kita masih ada laggard seperti UK 100 ni yang tengah catch up dan tak break lagi. Dan ini kalau breakout ke atas, kita amat-amat bullish kepada dia. Yes, exactly no. Kita kan extendkan intermediate punya ni ya. Kecuali kalau dia breakout ini dekat daily punya ni breakout, dan anda akan extendkan ini. Dan kita extendkan 3 dalam intermediate. Itulah. Ada disclaimer kat situ no. Okey. Jadi itu saja UCAD, DAX, Euro, US dollar, UCAD yang utama untuk swing lah ya. Kita masih menjangkakan bahawa masih ada kekuatan untuk jangkakan masih ada kekuatan untuk US dollar. Sekiranya US dollar tu habis UJ jatuh, then kita akan ada indeks yang lagi tidak menentu. Basic dia malam ni kita akan bincangkan dalam Follow the Bull Show. Kita jangkakan pergerakan pasaran yang amat tidak menentu. Tu basic dia untuk malam ni. Break 03, bang termenung. Jangan termenung. Jangan termenung no. Jadi itu saja daripada saya. Harap membantu. Chat-chat ni semua dah di-upload malam tadi dah saya upload. Jadi insyaAllah kita jumpa dalam Follow the Bull Show pada malam ni bersama saya, Imran dan juga Irina pada jam 8 malam nanti. Jangan lupa sesi Imran, sesi Siti Wani petang ni ya. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi sebelah malam nanti. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live untuk sesi istimewa Follow the Bull Show kita pada hari ini. Anda bersama dengan saya Irina sebagai host di XM di XM Live lah, Ruang Lanjutan Lokal. Okey, jadi untuk special show malam ni, Follow the Bull Show, topik yang akan dibincangkan oleh 2 orang instruktor kita adalah jangkaan dan tema dagangan tahun 2022, tahun volatility pasaran. Ada question mark dekat hujung tu. Nanti 2 orang instruktor kita akan tolong jawabkan untuk anda. Jadi sekarang ni saya akan jemputlah 2 orang instruktor kita, Zul dan juga Imran. Hai Zul, hai Imran, apa khabar? Khabar baik. Khabar baik. Assalamualaikum Rina. Terkejut tengok muka Rina besarnya. Betul dengan gambar intro tu besar sikit muka. Okey. Alright, so untuk topik kita malam ni, tahun volatility pasaran, ada question mark dekat situ. Okay, so boleh tak kita nak dengar sedikit intro daripada instruktor kita? Mungkin kita boleh mulakan dengan Imran terlebih dahulu. Silakan Imran. Okey, terima kasih Rina. Okey, lagi sekali selamat tahun baru kepada semuanya. Okey, pejam pilih kita dah masuk ke tahun 2022. Jadi eloklah kita mulakan tahun baru kita dengan beberapa mungkin jangkaan apa yang mungkin akan berlaku pada tahun ini, dan topik kita nak tekankan kepada volatility pasaran. Kalau kita track back balik apa yang berlaku tahun lepas, tahun yang penuh dengan pergerakan rancak, tahun yang penuh volatile lah kita boleh katakan. Jadi adakah trend volatility ini akan berterusan
ataupun akan makin rancak lagi ataupun akan makin berperlahan, kita akan bincangkan ya. Okey, Zuli apa khabar? Lama tak jumpa. Kita tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa, insyaAllah. Secara maya saja. Okey, tapi saya lagi rela jumpa Irina daripada jumpa Zuli ya. Tak apa. Dah cukup. Lecet. InsyaAllah nanti. Okey, baik. Okey. Seiring dengan tema kita pada hari ini iaitu tentang volatility. Jadi kita kena fahamkan dulu apa maksud volatility untuk pedagang dan pelabur ya. Jadi kita boleh katakan pedagang dan pelabur kita ketagih dengan volatility. Kita perlukan volatility untuk kita menghasilkan keuntungan. Okey, jadi volatility ni ialah kadar pergerakan harga ataupun dengan kata lain kerancakan pergerakan harga. Jadi apabila harga bergerak, itulah volatility pasaran. Dan kita sebagai pedagang, kita perlukan pergerakan harga. Kalau kita masuk pasaran, hari ini kita masuk 100 USD, kita keluar 2 bulan hadapan, tapi harga bergerak 101 USD saja. Okey, jadi itu adalah satu situasi yang kita kurang berminat lah. Kita nak pergerakan yang lebih signifikan untuk menghasilkan keuntungan. Kerana pergerakan harga adalah peluang dagangan bagi pelabur. Tapi pada masa yang sama juga, pergerakan harga boleh menjadi risiko dagangan. Okey, bayangkan kalau anda sekarang ni ada beberapa posisi dagangan ya dalam portfolio anda. Okey, anda tahu apa-apa. Kemudian tiba-tiba apa yang berlaku? Volatility pasaran bertambah 2 kali ganda. Jadi apa yang berlaku pada risiko anda? Risiko anda walaupun anda tak buat apa-apa dah berganda sebanyak 2 kali. Kalau dulu anda kehilangan mungkin 500 USD kalau kena stop loss, sekarang anda boleh kehilangan 2 kali ganda hanya kerana perubahan volatility. Oleh sebab itu, pedagang dan pelabur akan sentiasa memerhatikan volatility pasaran. Okey, jadi persoalan seterusnya, macam mana saya nak memperhatikan volatility pasaran? Baik, ini yang menariknya. Sekarang kita ada beberapa cara ataupun beberapa indikator ya, yang kita boleh sebut sedikit menjangkakan apakah volatility yang akan berlaku dalam jangka masa yang terdekat. Okey, dan yang paling popular yang sering digunakan ialah CBOE Volatility Index ataupun VIX. Ataupun dengan nama yang lebih popular ialah Fear Index. Okay? Jadi volatility index VIX ni dia bukannya menjangkakan volatility keseluruhan pasaran dunia, dia lebih fokus kepada apa yang berlaku di S&P 500. Okay, sebabnya adalah seperti berikut ya. Ini adalah spesifik untuk kita menjangkakan volatility S&P 500. Kenapa? Kerana kiraan VIX adalah berdasarkan kontrak option untuk S&P 500. Jadi saya tak akan bercerita panjang tentang mekanismenya. Saya akan cerita dia punya kesannya saja. Kalau saya nak cerita tentang kontrak option, kontrak ni semua panjang cerita nanti, betul tak Zul? Macam mana VIX ni dikira. Okay, tapi kita nak, lebih penting kita nak tahu kesannya, bagaimana kita nak tafsirkannya ya. Okay, jadi nak kira VIX ni kita gunakan kontrak option yang ada expiry date. Baik, jadi daripada kontrak option ni kita akan menghasilkan proyeksi 30 hari ke hadapan. Okay, berkenaan dengan volatility yang mungkin akan berlaku pada S&P 500 yang juga merupakan S&P yang paling popular ya, menjadi benchmark untuk satu dunia. Maknanya sekarang ni volatility index VIX adalah leading indicator ya, indikator utama untuk kita melihat perubahan sentimen pasaran. Okay, kalau VIX meningkat, sentimen akan berubah. VIX menurun, sentimen akan berubah, dan ialah antara satu cara yang sangat popular ya untuk kita gauge ataupun kita feel sentimen terkini di dalam pasaran. Okey, waalaikumsalam Sumbi. Baik. Jadi seterusnya kita lihat bagaimana kita nak mentafsirkan VIX ya. Okey, sebelum tu kita lihat dulu bagaimana kita nak mencari VIX. Senang saja, kita pergi ke website, kita buka saja VIX, kita akan sampai ke website CBOE, dan ini adalah indikator VIX ya, ataupun Fear Index. Jadi saya akan terangkan bagaimana kita nak mentafsirkan semua lekuk-lekuk ni. Okay, tapi ini adalah bentuknya secara sekali imbas. Baik. Okay. Jadi pertama sekali, apabila kita dapati pergerakan yang aktif ya pada VIX. Okay, maknanya apa? Maknanya pada masa yang sama pasaran juga kita jangkakan akan menjadi semakin aktif. Okay, kalau kita lihat tadi sebagai contoh. Okay, ini adalah untuk tahun 2021 ya. Okay, daripada sini ke sini. Jadi apa kita punya tafsiran sekali pandang? Sekali pandang saya boleh simpulkan tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan volatility. Okay, dengan melihat kepada indeks VIX. Okay, maknanya market rancak. Peluang untuk kita menghasilkan keuntungan banyak,
peluang untuk kita rugi pun banyak. Okay, kerana market volatile. Baik. Jadi, fear index ataupun VIX, apakah kita punya tafsiran ialah apabila VIX meningkat, okay, kalau kita lihat apa yang berlaku pada carta VIX dan kita bandingkan dengan carta S&P 500, apabila VIX meningkat, okay, volatility meningkat, kalau kita lihat pasaran biasanya akan jatuh. Okay, pada ketika ini, emosi ketakutan yang sedang menguasai dia pelabur. Sebaliknya, jika VIX menurun, kita dapat perhatikan pasaran naik. Maknanya sekarang VIX dan juga indeks S&P 500 berkolerasi negatif. Baik, jadi kebanyakan pedagang dan pelabur menggunakan VIX ni sebagai amaran awal, okay, terhadap sebarang perubahan sentimen. Okay, dengan itu, pedagang, pelabur institusi, pengurus hedge fund, mereka boleh mungkin ada 1,5 langkah awal untuk mereka cepat-cepat menguruskan portfolio mereka dalam jangkaan perubahan volatility pasaran yang mungkin akan berlaku berdasarkan bacaan VIX. Okey, baik, nanti kita lihat sekarang ni apakah hubungan S&P 500 dengan VIX. Kita lihat kepada satu contoh gambar, ya, gambar rajah yang menghubungkan VIX dengan S&P 500. Okay, dog of the Dow. Okay. Itu lain sebenarnya, itu lain. Dog of the Dow tu counter dengan dividen tinggi dalam apa Dow Jones. Itu lain. Okay, alright. Okay, jadi sekarang kita lihat ini ada satu gambar raja yang jelas sekali menunjukkan hubungan korelasi antara VIX dan juga S&P 500. Okay, bila VIX turun saja, volatility pun makin menurun. Kita lihat apa yang berlaku. Kita lihat berlaku kenaikan harga pasaran saham, okay, dia dalam pasaran Amerika Syarikat. Okay, tapi apabila ada spike, ya, okay, mana pointer saja, ada spike, ya, setiap kali berlaku spike kita akan dapati akan berlaku penurunan pasaran ataupun berlaku market correction. Market correction ataupun pengambilan profit lah, okay, mana antara dua itu yang berlaku. Okay, dan hubungan ini konsisten. Okay, kita akan, kalau kita track back balik dalam 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, hubungannya konsisten. VIX naik, orang ramai tengah panik. Pada ketika itu kita dapati juga harga pasaran saham akan jatuh. Okay, jadi sekarang kalau kita lihat, kita kembali ke apa yang berlaku sekarang pada VIX. Okay, jadi sekarang kita di sini. Okay, masih lagi pada paras yang bagi saya paras yang serendah, ya. Okay, kita baru saja lepas daripada satu spike. Dan kalau anda perhatikan spike ini berlaku pada bila? Berlaku semasa kalau kita lihat pada S&P 500 berlaku di sini. Okey, di sekitar sini. Okey, semasa ada correction. Okey, jadi sekarang ni kita belum lagi di paras bahaya ataupun paras keluar red flag, ya, di mana ketakutan meningkat, orang akan mula melindungi portfolio, bukan mula menutup position dan jual aset. Okay, tapi sekarang ni kita dapat lihat dia sedang pointing ke atas, okay, sedang menunjuk ke atas. Jadi dalam tahun 2022, okay, antara indikator yang kita selalu kena perhatikan ialah indikator volatility, okay, kerana di sini kita dapat mengesan awal sebarang perubahan sentimen. Okay, buat masa sekarang ni sentimen masih lagi positif, okay, tapi ia boleh bertukar dalam masa yang singkat saja daripada sentimen positif menjadi negatif. Dan kalau kita rajin perhatikan VIX, okay, kita boleh bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan berlakunya koreksi pasaran, perputaran harga. Yang kalau kita lihat kepada carta yang Abang Zuri selalu kongsikan, struktur sekarang ni Abang Zuri, daripada 2020 belum ada lagi koreksi yang signifikan. Betul tak? Okay, jadi sekarang kalau kita, mungkin sekarang kita takut sebab benda tu mungkin akan berlaku pada bila masa. Jadi antara satu indikator yang boleh membantu kita dapatkan red flag awal ialah VIX. Okay, baik, jadi sebelum saya serahkan semula kepada Elina, saya nak kongsikan sedikit apakah jangkaan saya, ya, untuk tahun 2022. Saya ada buat sedikit rumusan yang basic tentang saya berjangkaan untuk tahun 2022. Okay, jadi yang pertama, kita masih lagi dalam risk on. Okay, fear index masih tak lagi tinggi. Okay, jadi rata-ratanya sentimen masih lagi positif. Jadi dalam market yang positif, saham biasanya akan outperform bond. Itu nombor satu. Okay, sekarang ni untuk dolar Amerika Syarikat ni agak complicated sikit kerana ia akan bergantung dengan apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve Amerika Syarikat. Okay, jadi sekarang ni kita dengar sekejap nak mempercepatkan, tapi tiba-tiba Omicron, okay, Omicron dah mengganas sekarang. Okay, sekarang ada kita dengar pula nak memperlahankan keadaan kenaikan faedah. Jadi sama ada Fed akan mempercepatkan
ataupun memperlahankan akan main peranan tentang kekuatan dolar Amerika Syarikat. Okey, kalau mempercepatkan, okey, maknanya USD akan kuat. Kerana lagi cepat proses tapering berlaku, lagi cepatlah kadar faedah akan dinaikkan. Tetapi kalau Fed memperlahankan kadar kenaikan faedah, USD kita jangkakan akan lebih lemah ya. Tapi sekarang ni kita tak tahu. Bergantung kepada apa yang akan dilakukan oleh Fed. Jadi kita kena sentiasa perhatikan, pantau. Setiap kali ada FOMC kita pantau apa dia punya statement. Baik. Dan seterusnya, okey, kalau anda perhatikan stok ya, terutama stok-stok syarikat teknologi yang besar ya. Okay, pada awal tahun ni kita dapat lihat yang ada sedikit profit taking sedang berlaku. Okay, ada sedikit profit taking sedang berlaku. Jadi persoalannya adakah profit taking ni akan berterusan? Jadi jika profit taking ni berterusan, saya jangkakan saham-saham growth ya akan saham-saham growth ni akan turun dan banyak dana akan berpindah kepada saham-saham yang kita kategorikan sebagai saham value. Okey, Waalaikumsalam Hakimi. Okey, jadi sebagai contoh saham-saham value adalah saham-saham bank, syarikat finance. Okey, manakala saham growth adalah saham-saham seperti saham syarikat teknologi ya. Yang kita perhatikan sekarang ni ada sedikit penurunan. Okey, ada sedikit profit taking yang sedang berlaku. Baik. Okey, dan seterusnya yang terakhir, tapi ini mungkin tak begitu signifikan ini, tetapi saya nak perhatikan kepada ekonomi negara yang membangun. Kerana sekarang ni ada satu elephant dalam in the room, iaitu apa yang sedang berlaku di China ya, apa yang sedang berlaku di sektor hartanah di China. Okay, jika sektor hartanah di China tak dapat dikawal oleh kerajaan China, okay, ia akan mendatangkan kesan terutama kepada negara China lah, tetapi negara-negara yang bergantung kepada China, termasuklah kita banyak customer ya daripada China yang membeli kita punya produk. Jika terkesan, kita akan mendapati ekonomi negara-negara bangun ni akan juga turut memperlahan. Jika situasi hartanah di China tu tak dapat dikawal dengan baik ya. Sekarang pun dah kita dalam keadaan kita lihat terumbang ambing ya sektor hartanah di China. Jadi kita perhatikan saja adakah bubble ni dapat di-contain ataupun tak dapat. Sebab sekarang kerajaan China dah guna macam-macam. Jadi ada tak lagi senjata yang boleh digunakan untuk kerajaan China untuk mengawal bubble ni ya. Jadi itu jadi persoalan sekarang. Okay. Dan pada masa yang sama, di seluruh dunia sekarang ni, bank pusat dah mula mengetatkan ekonomi kerana masing-masing dah mula terkesan dengan inflasi ya. Itu pun akan menyebabkan ekonomi secara rata-ratanya akan memperlahan. Okey, jadi itu daripada saya tentang jangkaan 2022. Okey, nanti kita akan bincang lagi satu persatu tentang beberapa aset yang saya berminat. Tapi saya serahkan semula kepada Irina untuk teruskan. Okay, thank you Imran. So tu dia sedikit introduction daripada Imran apa yang kita boleh jangkakan untuk tahun 2022 ni. Okay, sekarang kita saya nampaklah ada 2 orang dah masuk komen. Saya rasa ramai lagi ni tapi belum start komen lagi. Jadi kalau nak tanya apa-apa soalan kepada Imran dan juga Zul, anda boleh nyatakan di ruangan komen macam biasa. Masukkan nama anda terlebih dahulu baru nyatakan komen-komen anda. Okay, thank you Imran. Sekarang ni boleh tak kita nak dengar sedikit daripada Zul berkenaan dengan jangkaan untuk tahun 2022 ni. Silakan Zul. Okay, thank you Irina. Interesting tadi Imran sebut mengenai VIX Volatility Index. Sebabnya Volatility Index ni dia melihat kepada kepada harga option. Option ni adalah salah satu daripada instrumen yang diguna pakai untuk melindungi portfolio macam kita stop loss lah kalau anda membeli satu instrumen dan anda boleh gunakan option untuk limitkan sekiranya ada kejatuhan Jadi apabila pelabur bimbang kepada kejatuhan harga-harga aset pelaburan, saham contohnya dan S&P 500, jadi pelabur akan mula membeli option menyebabkan harga option naik. Itu sebabnya kita nampak VIX tu naik. VIX ni melihat kepada harga option. Itu basically insurance kepada portfolio lah. Interesting sebab ada bagus dengan tak bagusnya melihat kepada volatility index. Disebabkan untuk jangka panjang VIX bagus korelasi dia, tetapi untuk melihat jangka pendek dia macam anda tengok yen punya pergerakan sebab dia bergerak, chart dia bergerak.
Dan satu lagi adalah kepada definisi, adakah kadar 20 ataupun 30 sebagai extreme fear. Jadi caution sikit untuk tengok VIX sahaja. Of course, seperti Imran sebut tadi, itu adalah salah satu daripada indikator untuk kita melihat kepada volatility pasar. Jadi apa yang saya perhatikan kepada pergerakan semasa ini adalah untuk S&P 500 dan juga pelbagai indeks lain, di mana Imran tadi dah tunjukkan mengenai dia punya korelasi di antara fear dalam market, kenaikan dalam VIX melangkaui dan mencecah angka 30 dan kita nampak koreksi berlaku dalam pasaran. Sekarang at the moment, bermulanya tahun 2022, kita nampak yang sejak daripada minit mesyuarat Fed pada minggu lepas, kita nampak pergerakan semasa di sini. Ini adalah apa yang kita lihat di chart semasa, dan kita nampak satu lonjakan selepas testimoni daripada Fed Powell yang menunjukkan kemungkinan untuk Fed tidak bertindak terlalu agresif seperti dinyatakan dalam minit. Tapi kena faham, FOMC ni bukan Powell seorang. Dia diwakili ada 12 gubernur bank pusat Federal Reserve di US yang mengundi. Jadi kenyataan daripada seorang tu cuma mewakili satu undi. So kalau tanya saya, malam ni kita akan ada data inflasi US. Jadi kita ada Fed yang dijangka bertindak, dijadualkan bertindak sebenarnya, bukan dijangka, dijadualkan bertindak, itu dalam projection materials dia pada tahun ini dengan menurunkan pembelian aset dalam pasaran dan juga mula menaikkan kadar faedah. Jadi salah satu daripada faktor utama dalam pasaran sebenarnya adalah kepada faktor liquidity ataupun kecairan. Apabila ada kecairan yang menurun, itu boleh menyebabkan kadar faedah meningkat dan seterusnya perbelanjaan menurun, orang lebih menyimpan. Itu the idea dia. Dan sejak daripada minit mesyuarat Fed pada minggu lepas, kita nampak this move, dan daripada level semasa ni ada tiga kemungkinan yang seperti saya tandakan di sini. Untuk semasa, saya sedang ikut yang merah ni, di mana saya menjangkakan satu koreksi yang lebih cetek kepada low. Ini adalah untuk S&P 500 September 2020. Satu lagi penurunan, dan ini adalah disebabkan oleh US dollar. Sekiranya pergerakan pasaran bergerak mengikut yang biru ni, itu adalah lebih disebabkan oleh JPY. Ni saya tunjukkan kat chart dia, apa beza dia. Sekiranya yang biru ni, ini adalah kepada pembetulan untuk Mac 2020. Sekiranya kita cuma yang merah, itu adalah pembetulan sejak daripada September 2020. Beza besar beza dia dekat situ. Yang pertama, kita katakan bahawa kemungkinan untuk yang merah ni berlaku, satu pembetulan yang cetek, disebabkan kalau kita lihat kepada dollar index, ini adalah pergerakan sejak Mac tahun 2020. Pergerakan ini, saya kena kecilkan sikit chart ni. Ini adalah pergerakan sejak Mac 2020, dan pergerakan semasa di sini adalah satu pergerakan yang saya panggil sebagai pergerakan motif, yang berakhir dengan divergence. Kita nampak satu pergerakan divergence. Jadi sini adalah satu structure motif, 5 lekuk. Jadi teori dia adalah 5 akan diikuti oleh satu pergerakan pembetulan dalam 3. Jadi kalau kita lihat pergerakan pembetulan di sini, kita dah ada 1, 2 dan 1 lagi. Dan ini dipanggil, kalau dalam teori Elliott Wave, dikenali sebagai flat structure. 3, 3 dan 5. Okey. Sekiranya kita ada flat structure, yang 5 ni hendaklah sama seperti yang di sini.
iaitu ia memiliki divergence. Penghujung yang di sini setakat ini pergerakan semasa ni tak ada dan tak berakhir dengan divergence. Maksudnya saya masih melihat satu lagi sekurang-kurangnya kekuatan US dollar. Satu lagi di mana itu membenarkan untuk US 500 tadi melakukan satu lagi koreksi ke bawah. Sekiranya itu berlaku, dan ini juga pendapat ini juga disokong oleh apa yang kita nampak dekat Australia dollar, US dollar, di mana struktur semasa sekarang ni dia dah buka, ini adalah sama idea, 5 wave, 1, 2 dan 1 lagi ke bawah. 5 dan 3. Jadi kita masih ada sekurang-kurangnya satu lagi kekuatan US dollar, AUD US dollar jatuh ke bawah. Satu lagi kekuatan US dollar di mana kita akan melihat kekuatan untuk USD JPY satu lagi ke atas Jadi itu membenarkan satu pergerakan cetek. Sebabnya kalau kita ada US dollar JPY yang jatuh daripada level semasa ni tanpa kekuatan US dollar ataupun kelemahan US dollar, itu boleh menyebabkan pasaran saham jatuh dengan lebih banyak. Kalau tanya saya, daripada sudut fundamental, daripada sudut teknikal, kenapa Fed nak naikkan kadar faedah? Dia tak akan naikkan kadar faedah sekiranya dijangka pasaran akan jatuh teruk. Saya tak nampak pergerakan ini semasa. Sekiranya pasaran tak ready, Fed naik kadar faedah, itu boleh berlaku. Tetapi kenapa Fed nak naikkan kadar faedah, nak ketatkan dia punya polisi? Dia nampak ekonomi dah ready, sebarang mengetatkan polisi tidak akan menjejaskan pasaran. Saya nampak pergerakan yang merah ni semasa, dan ini adalah disebabkan oleh US dollar dan bukannya yen. Kalau kita nampak yen yang kuat di situ, kemungkinan untuk berlaku yang biru ni. Dan itu adalah satu lagi di mana Fed mungkin dia naikkan kadar faedah, lepas tu reverse balik. Dia tak nak buat benda tu lah basically So itu yang saya nampak kita akan ada satu koreksi yang lebih kecil. Kita akan kongsikan chart kita dan trade idea daripada semua ni selepas ni. Tapi apapun, saya tak nampak satu pergerakan. There will be volatility is there dalam pasaran. Selagi US dollar, persoalan dia adakah volatility berkenaan membawa kepada trend ataupun dia lebih bersifat sideways. Selagi dia adalah US dollar base, dia adalah lebih bersifat sideways. Itu yang kita tak nak. Kalau kita nak trade atas, kalau dia nak pergi ke atas, dia pergi atas. Kalau nak pergi bawah, dia pergi bawah. Kalau yen punya volatility sama ada disebabkan oleh pergerakan yang biru ni atau yang hijau ni, itu cuma boleh berlaku di indeks sekiranya yen, dalam kes yang hijau ni, yen adalah lemah, dalam kes yang biru ni, yen adalah kukuh. Kalau kita nampak US dollar semasa, anda basically pasaran sedang tidak menentu, tak ke mana. Itu basically dia lah. Jatuh tak juga, naik tak juga, breakout tak juga, turun bawah balik. Itu adalah disebabkan oleh US dollar movement, dan itu yang sedang kita nampak. Dan this move might be for quite a few weeks, sehinggalah kita nampak yang jelas apakah polisi daripada Fed. Adakah dia akan lebih agresif, adakah Omicron punya variant, peningkatan kes. Kat US kita ada jumlah kes yang paling tinggi pada Isnin lepas, 1.13 million satu hari tak silap saya, ataupun ada lagi figure yang lebih tinggi. But kita masih sedang menunggu satu delay indicator yang kita tak nak naik. Delay indicator kat situ adalah kadar kematian. Jadi kita tak nak tengok benda tu. Hopefully itu tak berlaku. Sebab dan kita tahu dekat China there are lockdowns.
Dan market is assessing all this, sedang menunggu yang lagging indicator tadi ya. Jumlah kes meningkat, hospitalization yes meningkat, tetapi kadar kematian itu belum nampak lagi. Hopefully tak ada, hopefully kita nampak yang menurun, itu yang kita nak. But Fed pun tunggu lagging indicator berkenaan. So itu yang daripada saya, kita nampak basically polisi dipengaruhi oleh apa yang berlaku daripada COVID-19. Yes, there are countries seperti Spain dan juga dilaporkan beberapa negara Eropah lain mula melihat ini sebagai endemik dan merawat, nak merawat Omicron ataupun COVID-19 sebagai flu biasa, penyakit sesama biasa. But sekiranya kadar kematian adalah tinggi, itu mungkin tak berlaku dalam tempoh terdekat. Jadi kita lihat this lagging indicator belum lagi, quite new the variant dari South Africa, but daripada setakat apa yang data yang ada, kadar kematian masih lagi terkawal. Jadi kita doakan yang baik-baik lah kan, Irina, kita doakan yang baik. Suri, jangan lupa pergi surau lepas ni Suri. InsyaAllah. Jadi Imam, jadi itulah. Jadi basically kita sedang lihat pasaran yang masih di hold hostage lah, menjadi tebusan kepada pergerakan US dollar. Volatility is there, but kalau volatility dia adalah US dollar, kita tak nampak kepada trend. Tapi kalau volatility dia disebabkan oleh yen, then itu kita akan nampak trend. Itu basically apa yang saya nampak sekarang. Kita akan lihat kepada cat-cat lain selepas ni. Okey, jadi itu dia sedikit introduction daripada Zul dan juga Imran untuk topik kita malam ini, dan banyak lagi yang mereka akan kongsikan kepada anda. Kejap lagi kita akan berhenti berehat sebentar, dan untuk segmen kedua kita akan masuk sesi peluang dagangan. Okey, jadi buat masa ni kita akan berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Ruang Lanjutan Lokal, sesi istimewa Follow the Bull Show. Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke sesi istimewa malam ni, Follow the Bull Show, bersama dengan saya Irina sebagai host XM anda dan dua orang instruktor kita, Imran dan juga Zul. Okey, tadi sebelum kita break tadi, mereka dah pun sediakan sedikit perkongsian berkenaan dengan tajuk Follow the Bull Show kita malam ni. Mungkin ada yang baru masuk, saya ulang lagi sekali lah. Tajuk untuk malam ni adalah jangkaan dan tema dagangan tahun 2022, tahun volatility pasaran ke? Okey, so untuk segmen kedua ni, Imran dan Zul akan kongsikan kepada anda lah apa peluang dagangan untuk jangkaan tahun 2022 ni. Jadi kita boleh teruskan dengan Imran. Mungkin Imran dah ready? Boleh teruskan. Silakan. Okey Rina, okey boleh. Okey, terima kasih Rina. Okey, selamat kembali ke Follow the Bull Show. Jadi kita boleh buat jangkaan 2022 tapi kita tak boleh pergi jauh sangat. Jadi kita fokus kepada awal tahun 2022, sekurang-kurangnya kuartal pertama. Jadi sekarang kalau kita lihat kepada sentimen pasaran, masih lagi risk is on. Kalau kita lihat S&P 500, parti kita tak habis-habis lagi, masih lagi berterusan. Siapa yang dagang S&P 500, senang je strategi dia. Buy the dip dan terus buy the dip. Okay, tapi kita lihat S&P 500 sebagai sebagai apa? Sebagai cuaca ya untuk kita mula berdagang. Tapi kekuatan pasaran saham satu lagi tema ialah kita masih lagi berada dalam keadaan kekuatan dolar Amerika Syarikat. Jadi ini adalah indeks DXY, indeks dolar Amerika Syarikatnya membandingkan kekuatan dolar berbanding dengan basket of other currency, terutamanya berbanding dengan euro. Okay, jadi kita lihat jelas dalam masih lagi kekuatan kekuatan dolar Amerika Syarikat, antara sebab fundamental seperti yang kita tahu sekarang ni Fed dah mula tapering, okay, dah mula mengketatkan lagi polisi ekonomi, dan prospek kenaikan kadar faedah akan menyusuli setelah tamat proses tapering. Jadi ia adalah antara sebab fundamental USD sedang kuat sekarang. Okay, tapi kita alihkan perhatian kita kepada aset kelas yang lain pula. Jadi saya nak lihat kepada komoditi. Ada satu kelas aset komoditi yang saya sedang perhatikan sekarang, iaitu gold. Kalau kita perhatikan gold, dalam beberapa bulan ni kita boleh katakan sedang bergerak sideways. Dan sekarang kalau kita perhatikan, dia telah pun membuat bentuk segitiga simetrik. Jadi apakah saya punya pemahaman sekarang? Sekarang bagi saya gold sedang menunggu sebarang katalis untuk membentuk arah yang baru. Okay, jadi sebelum ada pergerakan yang besar, dia akan didahului dengan harga berehat seketika.
Jadi apabila harga berehat seketika yang tidak sekarang ni akan berbentuk corak. Okay, jadi pada corak segitiga simetri ni masih lagi 50-50. Okay, jadi sekarang ni saya akan tunggu jika harga bergerak menghampiri mana-mana trend line atas ataupun bawah. Okay, dan apabila dia jelas memecahkan trend tersebut, mungkin saya akan consider untuk masuk ke dalam gold mengikut trend yang baru. Tapi buat masa sekarang, saya masih lagi memerhatikan gold sedang menunggu catalyst dia daripada mungkin daripada apa yang akan dilakukan oleh Fed, mungkin pertukaran daripada risk on kepada risk off. Okay, apabila risk off, apa yang akan berlaku? Apabila tukar sentimen risk off, aset-aset seperti safe haven, seperti gold akan meningkat. Jadi mungkin gold sedang menunggu pergerakan itu. Tapi buat masa ni, kita monitor dahulu gold dan apabila ada catalyst mungkin akan disusuli dengan pergerakan yang signifikan. Okey, itu satu. Dan kita pindah pula kepada komoditi yang lagi satu, iaitu komoditi minyak. Okey, jadi sekarang kalau kita perhatikan disebabkan oleh penularan semula COVID-19 ya, terutama varian Omicron yang sedang mengganas ni. Apa yang berlaku kalau kita lihat dari segi fundamental, permintaan kepada tenaga sudah mula berkurang ya. Maknanya dah makin kurang aktiviti yang menggunakan minyak. Pelancongan, kita lihat banyak flight dah cancel. Kita lihat di Amerika Syarikat, banyak flight penerbangan dah dibatalkan. Di Jepun, mereka dah tutup semula border, tak benarkan orang luar masuk. Pelancongan mendapat kesan yang negatif. Okay, kurang demand untuk pelancongan, kurang permintaan kepada tenaga minyak. Okay, dan bukan itu saja. Aktiviti ekonomi pun terganggu. Perniagaan, import, ekspor antara negara terganggu, mengurangkan lagi permintaan kepada minyak. Jadi di situ saya lihat dari segi fundamental ada kelemahan untuk minyak, ada lagi ruang untuk turun ke bawah. Dan kalau kita perhatikan kepada relative strength index ya, di bawah 50. Maknanya kekuatan ke bawah tu masih lagi ada. Okay, jadi untuk jangka masa terdekat ni, saya berminat untuk short minyak, okay, untuk jangka masa terdekat. Okay, kerana fundamental yang saya katakan tadi, cuma ada satu tailwind risk, iaitu OPEC boleh masuk campur. Katakan OPEC mengetatkan bekalan, itu mungkin akan memberikan kesan negatif lah kepada trade ni. Jadi kita kena hati-hati dengan apa yang akan diputuskan oleh OPEC ya. Dia nak kurangkan bekalan, okay, menaikkan harga, itu boleh berlaku. Tapi secara fundamentalnya, permintaan minyak sedang berkurang keras. Okay, jadi saya masih lihat lagi kepada kelemahan minyak. Okay, jadi itu saya punya view untuk minyak untuk short term, short. Okay, ataupun bearish untuk short term. Okay, jadi sebelum saya serahkan kepada Irina, ada lagi satu kategori aset ya. Kita bercerita hari ini tentang volatility. Jadi apakah aset yang paling volatile, okay, dalam jangka masa terdekat ini? Okay, Zuli, apakah aset yang paling volatile? Okay, buat pendapat Zuli. Itu tak ada yang yes, betul dia, itu dia. Itu yang saya dah dengar tu. Tak ada orang, tak ada aset yang boleh lawan kerancakan parti oleh cryptocurrency. Dan sekarang kita tahu apa yang berlaku pada Bitcoin, dan juga cryptocurrency lain sedang berlaku kejatuhan yang signifikan ya. Jadi kita tengok carta ni, kita dah tahu dah. Ini adalah carta antara aset yang paling volatile. Ada satu lagi, Zuli, yang paling volatile. Apa dia? Turkish Lira. Itu Turkish Lira yang berlaku dalam 2 minggu lepas ya. Pergerakan yang luar biasa. Tengok mood presiden dia. Okey, tapi ini kes yang special. Turkish Lira ni kes yang special. Jangan trade, nanti anda akan pening kepala kalau anda trade Turkish Lira. Tapi kripto sekarang ni berada pada aras yang menarik bagi saya. Okey, sekarang ni dia dah turun dalam berapa peratus? Dalam 40%, Zuli, 30%. Okay, adalah satu aras yang menarik bagi sesiapa yang terlepas. Wave pertama, wave kedua, wave ketiga. Ini mungkin adalah satu prospek yang baik ya, yang menarik untuk anda masuk ke dalam kripto sekarang ya. Okay, pergerakan koreksi yang signifikan dan ada tanda-tanda di sini dah berjumpa dengan dasar. Sekurang-kurangnya untuk Bitcoin. Okay, untuk Bitcoin saya dah nampak di sini ada aras sokongan yang signifikan ya. Dah diuji 2 kali dan masih lagi bertahan. Okay, jadi kalau saya sekarang ni berminat untuk long Bitcoin, sekurang-kurangnya pergi kepada sasaran pertama, iaitu 38.2% Fibonacci, okay, daripada pergerakan ini. Okay, inilah pergerakan koreksi 38.2%. Jika berjaya lepas, mungkin kita dah boleh consider untuk sasaran yang kedua.
Kalau kita pindah kepada aset seperti Ethereum juga pun sama. Okay, berada dalam posisi yang menarik lah. Okay. Sekarang ni untuk cryptocurrency, teknologi itu masih relevan. Okay, tapi sekarang ni lebih kepada sentimen lah, yang sentimen ataupun apa yang dilakukan oleh beberapa negara yang ada buat crackdown tentang cryptocurrency, ada yang ban terus. Tetapi teknologinya masih lagi relevan dan masih lagi bagi saya ada value. Jadi saya tak nampak Bitcoin ni jatuh sampai 1000 USD ke, saya tak nampak. Nilai yang masih ada, dan sekarang ni cryptocurrency berada dalam keadaan yang baik lah untuk kita tunggu 3,300. Okey. 3711. Okey, tapi bagi saya sekarang dia pada posisi yang kita boleh consider lah, seriously consider untuk masuk balik ke dalam kripto. Bagi siapa yang terlepas wave yang awal-awal tadi, ini mungkinlah peluang yang baik bagi saya. Okey, saya serahkan semula kepada Zuli. Okey, Zul. Silakan Zul sambung dengan carta ataupun peluang dagangan. Ya. Okey, ini adalah satu mapping untuk elite wave bagi S&P 500 tadi ya. Tetapi yes, ini adalah satu chart yang kita translatekan apa yang kita bincangkan awal tadi kepada pergerakan untuk S&P 500 di mana kita menjangkakan satu koreksi yang lebih cetek ya, dan koreksi ini adalah disebabkan oleh US dollar. Tetapi adakah koreksi ini kita boleh trade? Tidak dalam sistem 3711 yang disebut oleh Hakimi tadi, di mana level semasa ni daripada low March sehingga kepada low September mencecah 100% ya. Tetapi sebaliknya kita ada instrumen seperti DEX. Ini adalah untuk DEX. Struktur serupa, dia tak cecah lagi 100%. Ini tak sampai lagi 100%. Sekiranya kita nampak this correction, saya berminat untuk nak long DEX daripada level semasa di sini ya. Sebabnya cuma satu pembetulan yang cetek disebabkan oleh US dollar. Sekiranya kita nampak yen yang kuat, dan ini habis, ini akan jatuh besar. Okey, jadi itu adalah untuk indeks. Saya berminat untuk nak long DEX selepas tamatnya 3 wave correction di sini ya. Itu adalah untuk DEX. Yang lain-lain saya tak minat untuk indeks. Selain daripada itu, kita juga ada untuk shorter term. Untuk shorter term mungkin anda boleh melihat kepada euro US dollar di H1 contohnya, ataupun di H4 di H1. Ini adalah untuk H4 sorry. Di mana kita mungkin akan melihat satu lagi, kita menyangkakan satu lagi kekuatan US dollar selepas koreksi semasa ni habis, dan level dia ada sekitar 1.14220 adalah di sekitar level ini untuk shorter term. Ini adalah untuk shorter term sebelum kita ada kelemahan balik US dollar. Tapi ini adalah untuk mereka yang buat intraday sekiranya koreksi semasa ni habis dan kita jangkakan akan berlaku satu koreksi, satu lagi pembetulan ke bawah untuk US dollar. Sebab basically kita sedang menjangka kekuatan US dollar. Untuk indeks melakukan kaki ketiga dia tadi, dan untuk euro US dollar menamatkan pergerakan semasa satu lagi ke atas itu untuk shorter term. Selain daripada itu, kita juga ada US dollar CAD. US dollar CAD ini adalah untuk H4 apabila pembetulan semasa ni tamat. Interesting, Imran sebut tadi mengenai kemungkinan untuk minyak untuk jatuh, sebab kejatuhan minyak adalah kelemahan CAD, dan ini juga adalah yang sama di mana ini adalah sama dengan untuk shorter term, kelemahan minyak, kekuatan US dollar CAD, kejatuhan untuk CAD JPY, benda yang sama, kejatuhan untuk CAD JPY apabila minyak tadi sampai kawasan resisten dia, benda yang sama. Ini adalah untuk minyak, di mana saya masih menyangkakan satu lagi kenaikan dia sebelum kita ada pergerakan menurun di sini Jadi
saya masih nampak a bit more kejatuhan untuk minyak sebelum dia sampai proses support dan minyak meningkat semula, dan kejatuhan ini adalah possible sekiranya kita nampak US dollar naik. Harga dia naik lah, kos untuk membeli dia US dollar tu sekiranya US dollar mengukur, dan kemungkinan untuk itu berlaku, dan seterusnya untuk US dollar cap di sini untuk melonjak daripada area support. Jadi satu lagi kejatuhan untuk UCAP, saya berminat untuk nak long UCAP daripada 1 point, saya tak nampak nombor dia kecil sangat. Tapi dekat area itulah anda ambil Fibonacci extension, sambungkan 3 wave di sini. Dan saya berminat untuk nak long UCAP daripada level tu. Kejatuhan semasa tak habis lagi. There will be a correction di sini dan penurunan balik. So itu adalah apa yang saya minat, iaitu saya berminat untuk long UCAP. Saya berminat untuk dan apabila pergerakan ini tamat, pergerakan UCAP ni tamat di Delhi, apabila ini tamat di Delhi dan UCAP jatuh balik, itu adalah sama dengan DAX di sini. Ini adalah UCAP jatuh tadi, UCAP naik tadi, dan apabila UCAP mula jatuh, itu adalah sama dengan DAX di sini meningkat naik balik. Benda yang sama. Satu market, pergerakan dia, saya ambil korelasi semua ni dan saya letakkan dekat cat-cat saya, semua satu cerita kalau nak faham. Semua satu cerita di mana kita ambil line yang merah tadi, dekat S&P 500 tadi, yang ini tadi, cat saya satu cerita di mana kita menjangkakan kekuatan untuk US dollar menyebabkan yang merah ni berlaku. Kalau kita nampak yen yang kuat dan biru ni berlaku, sebaliknya kalau US dollar sideways, tak ke mana, yen lemah, indeks melonjak naik, minyak naik, UCAP akan jatuh ke bawah dan akan break support ini. Minyak akan break resistance di sini dan UCAP akan break support di sini. Benda yang sama. UCAP akan break support di sini dan kita akan terangkit this area dan jatuh dan akan break support yang sama. Satu market, semua dalam chart saya semua satu cerita. Senang nak tengok kan? Semua satu. Dia macam cerita Bollywood. Dia punya cerita sama, pelakon dia lain. Pelakon dia, jalan cerita dia semua sama. Semua sama. Jadi dia macam main chess lah. Benda ni berlaku, kita alih bishop kita alih castle kita, benda yang sama. So, 3 faktor mempunyai pasaran, indeks, yen dan juga US dollar. US dollar lebih tidak menentu tanpa satu trend yang jelas. Yen adalah trend dan yen adalah berlawan dengan indeks, basically kepada sentimen. Dan itu yang saya masukkan dalam chart dan apa yang kita nampak, dan seperti Imran sebut tadi, tahun ni could be kalau inflasi masih tidak terkawal. Saya juga melihat, kita juga ada selain daripada minyak apa semua ni, kita juga ada syarikat-syarikat minyak. Kita ada Chevron, kita ada few syarikat minyak yang dah break out ke atas sebenarnya. Ini adalah untuk contohnya, mata tak nampak ni, kejap. Mana kita? Mata tak nampak, kecil sangat. Ya, usia pun dah lanjut. Biasa kan. Usia senja ni. Kita nampak ini adalah untuk apa ni? Ini adalah untuk Exxon. Exxon dah break. Exxon ni dah break. But saya nampak ini masih lagi sekurang-kurangnya satu. Sama dengan minyak tadi, sekurang-kurangnya satu lagi. Dan sebelum dia buat satu koreksi kepada struktur ini dan lonjakan ke atas. Itu adalah untuk syarikat minyak. Kita juga ada yang sama. Banyak lagi contoh dia. Exxon, Chevron, benda yang sama. Where saya masih nampak, ini kita tak dapat kata ni downtrend. Tak dapat nak kata ni downtrend kan? Tak dapat. Ini low high, higher low, higher high, jelas dia adalah satu trend kan? So, but it won't shoot up macam ni saja. There will be a correction
Dan correction ni adalah opportunity untuk nak ikut balik arah pasaran, untuk nak beli balik sekiranya correction tu berlaku. So correction berkenaan adalah sama dengan apa yang anda nampak, jangka untuk UCAT tadi untuk naik, minyak untuk jatuh, dan sebelum minyak menaik balik, dan Chevron serta Exxon tadi menaik. Benda yang sama. Satu market. Simple. Jadi sekiranya ada peluang untuk nak beli saham-saham syarikat energi ni, tak kisahlah orang cerita pasal green energy lah, hydrogen dekat mana, dekat Jepun lah, apa kan. Infrastruktur belum ready. There will be a correction. OPEC dan juga pelbagai faktor lain akan menyebabkan harga minyak ni tak menentu. Tetapi kita jelas nampak dekat chart dia naik. So, kalau ada correction, kita cari peluang untuk nak ikut trend. Jadi itu yang kita nampak sekarang. Jadi itu daripada saya, muda lagi insya-Allah. Alhamdulillah kini. Jogging. Jadi itu daripada saya berminat untuk nak long UCAT apabila minyak melakukan kejatuhan, pembetulan dan apabila UCAT dah sampai area resistance dia untuk longer term, itu adalah untuk longer term. Saya berminat untuk short UCAT, itu lebih kepada position trade. Apabila UCAT sampai dekat kawasan resistance dia nanti, iaitu mana kejap jauh cat ni. Banyak sangat cat buka dia. Adalah UCAT ni daily, ni jauh lagi ni. Kita ada structure 1, 2 dan ini tak lengkap lagi. Macam mana kita tahu tak lengkap? Kita ambil Fibonacci extension, dia tak sampai lagi 100%. Dan ini kita dah ada low, high, higher low, higher high, tetapi kita anggap struktur sini adalah internal sebab dia tak sampai 100% lagi, ataupun struktur double correction dalam bilik wave WX dan Y. Jadi ini break, ini memberikan kita satu peluang apabila untuk buy the dip. Kita ada trend, kita ada siri pergerakan dia, yang tak lengkap lagi. Ni maksud dia. Jadi apabila correction berlaku, kita ikut untuk cari peluang apabila dia tak lengkap lagi. Itu basic dia lah. Okey, itu daripada saya boleh cerita beri sampai besok. Tapi kita punya server kan kena off. Esok Zul ada lagi sesi. So boleh sambung esok lah. Esok jam 3 petang dan jam 7 malam sesi Zul. Sesi Imran esok jam 4. So ingatlah semua sesi semua. Okey, jadi sebelum kita kita dah sampai pun dekat penghujung, tapi sebelum kita nak masuk kepada segmen penutup, saya nak tanya dulu lah Imran ataupun Zul, ada apa-apa lagi tak chart yang nak dikongsikan ke? Ada banyak, tapi kita kongsi itulah dia. Okey, sambung esok lah. Kita tendang daripada kita punya server ni. Alright, okey, boleh, tak ada masalah. So sekarang ni kita akan masuk kepada segmen seterusnya, segmen penutup, di mana saya nak minta Imran ataupun Imran dan Zul untuk beri sedikit kata-kata penutup atau apa yang kita boleh recap lah daripada tajuk overall kita hari ni. Kita boleh mulakan dengan Imran dulu. Silakan Imran. Okay, terima kasih Rina. Jadi, apa kesimpulan yang saya nak sampaikan, at least bagi awal tahun 2022 ni, saya menjangkakan volatility akan sekurang-kurangnya sama dengan 2021 ataupun lebih. Ya. Jadi di sini ada dua pendekatan yang kita boleh ambil. Satu, peluang dagangan ada banyak nanti sebab akan ada banyak berlaku pergerakan harga. Tapi pada masa yang sama kita kena hati-hati kerana pergerakan harga yang lebih tinggi juga akan menggandakan kita punya potensi risiko dan juga kerugian. Okay? Jadi kita boleh aktif lah untuk tahun ni. Saya rasa akan muncul banyak peluang dagangan, dan kalau kita berdisiplin, kita ada sistem dagangan kita, okay, kita gunakan pengurusan wang dengan betul, ada banyak peluang untuk kita menghasilkan keuntungan sebagai pedagang. Okay, itu daripada saya. Okay, thank you Imran. Okay, macam mana dengan Zul pula? Silakan Zul. Okay, the worst trade that you can do at the moment adalah index. Sebabnya kita masih lagi tidak ada confirmation untuk indeks melakukan pergerakan ke atas ataupun ke bawah. But the worst thing that you can do at the moment adalah short index. Sekiranya anda mempunyai sebarang sebarang setup untuk short index, short yen pair.
jangan short index ya. Kejatuhan dalam pasaran kita tahu disokong oleh kerajaan, disokong oleh bank pusat. Jadi sekiranya terdapat penurunan dalam indeks, saya nak masuk untuk long, bukannya nak short. Kalau nak masuk untuk kejap saja, tak apa bang, saya masuk cat 5 minit. Short yen pair, bukannya short index ya. Dan masih lagi untuk shorter term, untuk US dollar punya movement, jadi sekiranya terdapat peluang untuk terutamanya US dollar against ya, commodity dollars, pergerakan US dollar ni banyak mempengaruhi pergerakan apa yang dah nampak dekat pasaran komoditi. Kita jangkakan minyak akan melakukan correction. Jadi cari peluang untuk shorter term bagi US dollar against com dollars seperti NZD, AUD dan juga Canada dollar, even kepada NOK, kepada Norwegian punya currency. Itu adalah untuk shorter term. Tetapi untuk longer term, I'm still looking at US dollar weakness. Dan pada waktu itu nantilah yang Bitcoin tadi ya. Mungkin kita akan nampak, Imran dah tunjukkan chart Bitcoin tadi. Kita akan nampak satu bounce dalam Bitcoin. Saya masih tunggu bawah sikit kan ya. Satu lagi structure ke bawah. InsyaAllah kalau dia ke bawah lagi. Itu adalah satu peluang lah. Jadi of course volatility is there dalam pasaran selagi US dollar menguasai pasaran. Aspek market yang lebih tak menentu selagi US dollar menguasai pasarannya. Naik tak juga naik, turun tak juga turun. Nah, itu adalah masanya sekarang ni permulaan tahun, dan kalau US dollar break dia punya range dan kita nampak terutamanya US dollar JPY sama ada break range ke atas ataupun range ke bawah, dan kita akan dapati trend dalam pasaran, dan itu masanya the best untuk anda follow trend. Itu adalah masa dia. Itu daripada saya, Imran dan juga Irina. Okay, thank you so much Imran, thank you so much Zul atas perkongsian untuk rancangan istimewa Follow the Bull Show malam ini. Thank you juga dekat Sunbi dan juga Hakimi sebab participate, sebab engage dengan kita, komen dekat chat box dan sebagainya. Harap semua input yang diberikan oleh instruktur kita Imran dan Zul dapat memberi manfaat kepada anda semua yang sedang menonton. Okay, jadi jangan lupa untuk saksikan lagi sekali kami pada esok hari di ruang lanjutan lokal jam 1 tengah hari hingga 9 malam. Kita akan tengok, kita akan sambunglah perkongsian daripada Zul dan Imran dekat sana esok. Dan pastikan anda follow juga semua social media yang kami ada di Facebook, di Telegram dan juga di Instagram XM Malaysia untuk dapatkan perkembangan-perkembangan terkini daripada XM. Dan untuk mereka yang sedang menonton, jangan lupa untuk teruskan berdagang bersama dengan XM. Take Fair Human. Assalamualaikum. Terima kasih semua dan selamat malam. Selamat malam.